Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Nurul. Baiklah, untuk pembelajaran matematik tahun 3 pada kali ini, kita akan melihat pada tajuk operasi darab dengan menggunakan kaedah kekisi. Kebiasaannya, operasi darab diselesaikan dengan menggunakan kaedah bentuk lazim. Tetapi pada kali ini, cikgu ingin kongsikan pada kamu satu lagi kaedah untuk menyelesaikan soalan operasi darab, iaitu dengan menggunakan kaedah kekisi. Apakah itu kaedah kekisi? Jom. Sebelum itu, kita lihat dulu standard pembelajaran untuk kali ini. Menyelesaikan ayat matematik darab bagi sebarang nombor hingga 4 digit dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 10,000. Semua telah bersedia? Jom kita mulakan dengan contoh yang pertama. 2 darab 14. Bagaimanakah untuk menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah kekisi? Yang pertama, tulis terlebih dahulu soalannya. 14, simbol darab dan 2, tulis di bawah simbol darab. Seterusnya, kita akan lukis kotak-kotak seperti ini. Ini untuk memudahkan kita nanti. Pastikan setiap nombor itu berada dalam satu kotak. Dan kotak di sini pastinya tiada nombor lagi. Okey, kemudian pada petak yang kosong ini, kita lukis garisan dan garisan tersebut hendaklah kita lukis dari bucu ke bucu dan panjangkan garisan tersebut. Begitu juga dengan petak yang kosong di sebelahnya. Lukis satu garisan dari bucu ke bucu dan panjangkan garisan tersebut. Seterusnya, kita akan mula mencari jawapan. Untuk mencari jawapan atau menyelesaikan soalan ini, 4 darab 2. 4 darab 2 jawapannya ialah 8. Sifar ditulis di bahagian sini dan 8 di bawahnya. Di sini perlu ditulis 2 digit. Walaupun 4 darab 2 hasilnya ialah 8, satu digit sahaja, tetapi di bahagian atas ini kamu perlu letakkan sifar dan 8 berada di sini. Sekiranya kamu letakkan tulis 8 di sini dan sifar di sini, nombor itu akan menjadi 80. Okey, seterusnya 1 darab 2. 1 darab 2 ialah 2. Ingat ya, di petak ini perlu ditulis 2 digit, bermakna 1 darab 2, 2, sifar 2. Langkah terakhir, kamu perlu tambahkan nombor yang ada pada setiap lorong. Lorong? Di manakah lorong? Baiklah, cuba kamu perhatikan. Di sini, kita boleh katakan sebagai lorong yang pertama. Dan di sini, lorong kedua. Dan di sini, lorong ketiga. Kita lihat dulu lorong yang pertama. Hanya ada satu nombor sahaja pada lorong yang pertama. Jadi, tulis sahaja 8 di bawah. Untuk lorong yang kedua, tambahkan nombor yang ada dalam lorong tersebut. Sifar tambah 2. Jawapannya ialah 2. 2 berada pada lorong ini. Dan seterusnya, lorong seterusnya hanya ada satu nombor sahaja, iaitu sifar. Tulis sahaja sifar. Okey, seterusnya bagaimana untuk menyebut ataupun untuk mencari jawapannya? Sebenarnya, kita telah pun siap menulis jawapan. Jawapan perlu dibaca dari kiri ke kanan. Sifar di hadapan ini tidak perlu dibunyikan. Jadi, jawapan bagi soalan ini ialah 28. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua. 3 darab 502. Yang pertama, kita salin terlebih dahulu soalan tersebut. Pastikan nombor yang mempunyai digit yang banyak
kita susun di bahagian atas seperti ini. 502 darab 3. Kemudian petak, pastikan satu petak mengandungi satu digit. Dan petak yang kosong ini kita akan lukis garisan dari bucu ke bucu dan panjangkan. Dari bucu ke bucu, panjangkan, dan begitulah seterusnya. Kemudian kita cari hasil darab. 2 darab 3. 2 darab 3 jawapannya ialah 6. Ingat lagi, pastikan di bahagian ini kamu tulis 2 digit. 2 darab 3, 6. Hanya satu digit saja. Tapi harus diingat, di sini tulis sifar dan 6 berada di bawah. Seterusnya, sifar darab 3. Sifar darab 3 jawapannya ialah sifar. Maka kamu akan tulis sifar, sifar. Dan yang terakhir, 5 darab 3. 5 darab 3 jawapannya ialah 15. Cara tulis 15, 1 di bahagian atas dan 5 di bahagian bawah. 15. Kemudian, kita tambahkan nombor yang ada pada setiap lorong. Lorong yang pertama hanya ada nombor 6 sahaja. Lorong yang kedua ada sifar, ada sifar. Lorong yang ketiga sifar dan 5. Dan lorong yang keempat ada nombor 1. Dan kamu perlu tambahkan nombor pada setiap lorong. Lorong yang pertama hanya ada satu nombor sahaja, 6. Tulis 6 di bawah. Lorong yang kedua sifar tambah sifar. Jawapannya ialah sifar. Ingat ya, kamu perlu tambah nombor pada setiap lorong. Seterusnya, sifar tambah 5, 5 dan 1, tulis 1. Maka siaplah jawapan kita untuk soalan 3 darab 502. Ingat ya, jawapan perlu dibaca atau disebut dari kiri ke kanan. Bermakna bermula daripada 1. 1506 jawapannya. Contoh yang ketiga, 1020 darab 4. Nombor yang mempunyai digit yang banyak, kita tulis di bahagian atas. Seperti ini. 1020, simbol darab dan 4 berada di bawah simbol darab. Kemudian, kita lukis petak dan pastikan setiap petak mengandungi satu digit. Dan petak yang kosong ini kita akan lukis garisan. Garisan itulah sebenarnya simbolik kepada lorong-lorong. Dan pastikan garisan dilukis dari bucu ke bucu dan panjangkan setiap garisan tersebut. Seterusnya, kita cari hasil darab. Sifar darab 4, jawapannya ialah sifar. Sifar di atas, sifar di bahagian bawah. Ingat ya, di bahagian ini perlu tulis 2 digit. Seterusnya, 2 darab 4. 2 darab 4 jawapannya ialah 8. Sifar atas, 8 di bahagian bawah. Sifar darab 4. Sifar, tulis sifar di atas, sifar di bawah. Dan seterusnya, 1 darab 4. 1 darab 4 jawapannya ialah 4. Bagaimana untuk menulis 4? Sifar di bahagian atas dan kemudian 4 di bahagian bawah. Untuk contoh 3 ini, jika kamu perhatikan terdapat banyak lorong. Lorong yang pertama ada sifar. Lorong yang kedua ada sifar dan 8. Lorong ketiga sifar dan sifar. Lorong keempat sifar dan 4. Dan lorong yang kelima hanya ada sifar sahaja. Sekarang kita akan jumlahkan nombor yang ada pada setiap lorong. Lorong yang pertama hanya ada sifar sahaja, maka tulis sifar di bawah. Lorong yang kedua, sifar tambah 8. 8 jawapannya. Lorong seterusnya, sifar tambah sifar. Sifar. Seterusnya, sifar tambah 4. 4. Dan lorong yang terakhir, sifar sahaja nombornya, salin sahaja sifar di luarnya. Dan kemudian, ingat ya, kita harus menyebut nombor dari kiri
ke kanan. Sifar yang berada di hadapan ini tidak perlu disebut. Maka jawapannya ialah 4080. Apabila sifar berada di awal nombor, ia tidak perlu disebut dan tidak perlu ditulis. Diharapkan 3 contoh yang cikgu tunjukkan itu tadi dapat membantu kamu menyelesaikan operasi darab dengan menggunakan kaedah kekisi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video cikgu bahagian kedua darab kaedah kekisi. Selamat belajar. Assalamualaikum.